Baik, Roger Labuan FM, kita bersama mengikuti situasi dan juga perkembangan terkini berkenaan dengan COVID-19 untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan Dr. Ishmuni bin Bohari, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan yang dah pun bersama kita di talian ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Selamat pagi Azri. Apa khabar Doktor pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah Azri. Alhamdulillah. Baik Doktor, kita bersama lagi pada pagi ini untuk bersama dengan pendengar-pendengar kita dan juga seluruh warga wilayah Persekutuan Labuan untuk bersama mendengar dan juga mengikuti situasi dan juga perkembangan terkini berkenaan dengan COVID-19 untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan. Baik Doktor, untuk permulaan 22 kes positif COVID-19 dicatatkan semalam dan juga dengan kabarnya ada satu penambahan kluster baharu untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi boleh Doktor jelaskan dengan terperinci situasi COVID-19 untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Azrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua warga Labuan yang saya hormati. Seperti mana hari-hari yang sebelum ini, baik sekali lagi pagi ini saya ingin berkongsikan keseluruhan berkenaan dengan status COVID-19 di Labuan pada pagi ini. Saya mulakan seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri semalam kita mencatatkan 27 kes baru yang COVID-19 menjadikan total kes keseluruhan yang kita ada di Labuan pada waktu ini adalah 1903 kes. Dengan 27 kes adalah kes yang kita catatkan sepanjang 10 bulan yang terakhir, 10 bulan yang pertama tahun lepas, manakala 3 bulan yang terakhir sehingga sekarang kita telah pun mencatatkan 1,859 kes secara keseluruhannya. Jadi total kes kita yang berada di Labuan hingga pagi ini adalah 1,903 kes. Jadi kalau kita melihat kepada 22 kes, saya mohon maaf 22 kes yang kita catatkan semalam. 22 kes adalah 10 kes adalah daripada kluster baru, iaitu kluster Jalan Muhammad Saleh. Manakala satu kes lagi adalah kluster Hujung Pasir, dua kes lagi adalah saringan kes bergejala, manakala satu kes lagi adalah saringan tempat kerja, manakala 8 kes lagi adalah merupakan saringan rapat daripada kes-kes yang sedia ada. Jadi itu adalah kedudukan yang kita ada semalam. Dalam masa yang sama saya ingin memaklumkan kedudukan bagi hospital semalam. Untuk kedudukan hospital semalam kita ada 7 kes yang telah pun discharge sepenuhnya, menjadikan kes yang discharge sepenuhnya daripada Hospital Labuan yang telah sembuh sepenuhnya adalah 1,789 kes secara keseluruhan, dan pertambahan 22 kes semalam menjadikan total kes keseluruhan yang ada di Labuan, di Hospital Labuan, kes aktif sedia ada adalah 105 kes, dengan 105 kes adalah kes tempatan, manakala tidak ada kes import yang kita ada di hospital buat masa ini, dan kita ada masih lebih kurang dalam 6 orang yang ditempatkan di unit rawatan rapi, manakala 3 daripada mereka adalah masih memerlukan bantuan alat pernafasan. Jadi kalau kita melihat kepada kemasukan pula semalam kita ada lebih kurang dalam 343 kemasukan daripada semua pintu masuk di Labuan ini. Dengan kalau kita melihat kemasukan daripada feri dan bot laju ada 271 kemasukan semalam daripada feri dan bot laju. Manakala daripada airport pula kita ada lebih kurang dalam 288 kemasukan. Manakala untuk kapal laut kita ada 55 kemasukan semalam. Dan untuk laporan bagi ujian-ujian saringan, untuk mengetahui semua, sehingga pagi ini daripada bulan 10 tahun lepas kita telah melakukan 40,996 ujian RT-PCR, iaitu ujian untuk pengesahan PCR.
Dan daripada ujian tersebut, yang masih tinggal di makmal-makmal di Kuala Lumpur adalah 76 sampel sahaja lagi, manakala keseluruhan sampel-sampel lain telah pun dianalisa dan telah pun diumumkan semalam ataupun pagi ini. Jadi itu adalah kedudukan bagi saringan. Manakala bagi kluster pula, semalam kita melaporkan satu kluster baru, iaitu kluster Jalan Muhammad Saleh. Yang kluster ini merupakan kluster yang kita kesan di Institut Latihan Perindustrian seperti mana yang telah diumumkan, di mana kluster ini bermula dengan pemantauan yang telah diarahkan kepada pihak ILP untuk memantau kemasukan daripada kawasan-kawasan bergejala ke Labuan. Dan salah seorang daripada pelajar tersebut telah didapati bergejala. 2 daripada mereka telah bergejala. Kedua-dua mereka adalah daripada negeri Sabah. Dan apabila diujikan, RTK mereka positif dan mereka telah pun dikuarantin di Hospital Labuan. Dan pada 16 bulan yang lepas, kedua-dua RTK bagi kedua-dua student ini telah pun disahkan positif. Jadi apabila telah disahkan positif, pihak kami telah pun melakukan saringan dan saringan kedua mendapati ada 10 lagi yang positif yang melibatkan pelajar-pelajar daripada negeri Sabah dan beberapa pelajar-pelajar tempatan yang telah pun dijangkiti oleh COVID-19 di sini. Dan setakat pada hari ini, kita telah pun mengesahkan 12 kes bagi kluster ini. Manakala kita telah pun menyaring 423 saringan telah dijalankan untuk kluster ini dan kita masih ada lebih kurang dalam 15 lagi menunggu untuk pengesahan PCR di mana mereka ini telah pun positif RTK, telah pun diasingkan di Hospital Labuan dan sedang menunggu untuk pengesahan PCR. Ini adalah untuk kluster Muhammad Saleh dan selepas ini saya akan maklumkan apa yang sebenarnya kenapa mereka ini boleh positif sebelum saya mengakhiri siaran itu nanti. Dan kalau kita melihat kepada kluster-kluster lain, kluster PCR masih lagi aktif. Walaupun semalam tidak mencatatkan kes, dikekal 81 kes. Ujung Pasir semalam mencatatkan satu lagi kes baru. Ini melibatkan generasi ketiga, generasi keempat di Ujung Pasir itu sendiri. Dengan kes keseluruhan sekarang ini meningkat kepada 75 kes. Manakala J Bandar, iaitu rangkaian restoran-restoran di bandar tidak menunjukkan kes-kes baru iaitu kekal kepada 39 kes secara keseluruhannya dan mungkin BKP ini banyak membantu di mana kebanyakan restoran ini tidak menjalankan operasi secara dine-in. Ini banyak membantu di dalam memastikan penularan ini dapat dikurangkan. Jadi itu adalah kedudukan keseluruhan kita sehingga pagi ini, Hazrin. Ya, baik. Terima kasih doktor untuk penjelasan berkenaan dengan situasi terkini COVID-19 untuk kita di wilayah Persekitaran Labuan. Dan seterusnya doktor, mungkin ada analisis daripada doktor sendiri, adakah Labuan akan menunjukkan trend peningkatan kes yang tinggi seperti negeri-negeri yang lain ni doktor? Silakan. Okey, terima kasih Azrain. Seperti mana yang saya telah maklumkan sebelum ini, kita telah pun melalui fasa pasca pilihan raya di mana pasca tersebut kita telah pun berjaya mengurangkan R0 iaitu kadar jangkitan daripada 1.8 kepada 0.5. Jadi apa yang sebenarnya berlaku di negeri lain sekarang ini adalah gelombang ketiga. Jadi gelombang ketiga ini melibatkan satu proses di mana kita kerajaan mencuba untuk memberi ruang kepada ekonomi, tetapi apabila ketidakpatuhan kepada SOP itu terlampau tinggi, terutama pergerakan yang terlampau banyak, jadi dia melibatkan kes-kes ini melonjak kembali, dicampurkan dengan kes-kes warga asing di Semenanjung dan juga penempatan-penempatan di penjara, menjadikan kes-kes ini menjadi sangat tinggi pada waktu ini. Jadi untuk di Labuan ini kita sebenarnya telah pun merangka satu program iaitu untuk memastikan
tiga perkara yang sebenarnya yang kita ambil perhatian serius, iaitu pertama adalah untuk mengurangkan kemasukan ataupun viral load ke Labuan dengan memastikan bahawa setiap kemasukan di Labuan itu perlu dijalankan RTK antigen dahulu sekurang-kurangnya untuk memastikan mereka ini masuk di Labuan sekurang-kurangnya 50 ke 80% daripada mereka ini tidak dijangkiti. Itu adalah yang pertama yang kita buat. Yang kedua adalah untuk kita memastikan apabila kes-kes yang berada di komuniti, kita memastikan kes-kes ini dikawal sepenuhnya. Contohnya apa yang berlaku di ILP ini, kita telah pun menyaring keseluruhan dan telah pun mengkarantinkan keseluruhan komuniti tersebut yang melibatkan 400 lebih. Itu adalah apa yang kita cuba lakukan. Di mana yang aktiviti ketiga yang kita lakukan adalah untuk empower, iaitu memberi pemekasaan kepada komuniti untuk penjagaan kendiri dan untuk memastikan mereka menjaga diri sendiri dan menjaga komuniti dengan mematuhi SOP-SOP dan norma-norma baru yang ditetapkan. Alhamdulillah, kalau kita melihat kepada pattern kes-kes di Semenanjung pada waktu ini, peningkatan kes adalah sehingga 200-300%. Dan di Labuan ini, Alhamdulillah, kita stable di satu angka dan dua angka. Walaupun pada waktu ini kita ada hiccup sedikit disebabkan oleh aktiviti-aktiviti akhir tahun yang telah dijalankan, di mana banyak aktiviti-aktiviti keluarga yang dijalankan, iaitu perjumpaan keluarga, gathering yang dilakukan yang menunjukkan kesan pada waktu ini. Dan yang kedua adalah disebabkan oleh kemasukan daripada kawasan-kawasan berisiko. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, walaupun kita telah pun melakukan RTK antigen sebelum kemasukan, 3 hari sebelum kemasukan, ia hanyalah detect lebih daripada lebih kurang 80% untuk kita halang daripada kemasukan, dan kita masih ada 30 ke 50% lagi kemungkinan virus itu boleh masuk walaupun kita telah melakukan RTK antigen negatif. Jadi pada waktu ini sekiranya kita masih lagi patuh pada SOP dan sekiranya komuniti kita betul-betul mematuhi arahan-arahan di dalam PKP ini, saya menjangkakan kita akan stagnan dalam beberapa hari ini sebelum kita boleh merangka untuk mengurangkan kes ini, regardless bahawa kita patuh sepenuhnya pada SOP-SOP yang telah ditetapkan. Baik, terima kasih doktor atas penjelasannya. Dan kita teruskan lagi doktor berkenaan dengan aplikasi MySejahtera yang mana merujuk infografik yang dikeluarkan oleh laman FB Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi boleh doktor jelaskan bagaimana penggunaan aplikasi MySejahtera bagi pemantauan pesakit COVID dan juga kawalan kendiri. Dan melalui aplikasi MySejahtera, pengesahan COVID bermula 19 Januari menerusi SMS dan juga push notification ni doktor. Silakan. Okey, terima kasih Azrin. Pertama kalinya MySejahtera ini adalah satu app yang dibangunkan untuk membantu di dalam kawalan COVID-19 itu sendiri. The main issue adalah sama ada kita menggunakan sepenuhnya. Tetapi apa yang berlaku adalah kebanyakan kita sama ada tidak menggunakan ataupun tidak menggunakan sepenuhnya, ataupun berlaku sedikit ketidak integriti dekat situ. Jadi sekiranya MySejahtera ini digunakan sepenuhnya, orang-orang tersebut telah pun registerkan diri mereka, dan sekiranya mereka adalah dijangkiti, maknanya mereka ini telah pun diletakkan ada list di dalam MySejahtera itu sendiri. Dan perkara kedua adalah sekiranya mereka dijangkiti, maknanya pihak kami boleh membuat penjejakan kes kontak-kontak secepat mungkin. Sebab itu MySejahtera ini penting. Sekiranya MySejahtera ini tidak digunakan, agak sukar bagi kami untuk menjejaki, disebabkan kadang-kadang mereka ini agak terlupa kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan ataupun tidak ada confirmation kepada aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jadi disebabkan oleh itu, sekiranya data-data ini dikumpulkan, maknanya di Central Agency, iaitu pihak yang menjaga MySejahtera ini, mereka boleh meneliti kedudukan kawasan-kawasan yang tinggi, kawasan-kawasan yang memerlukan pemerhatian serius. Dalam masa yang sama, sekiranya mereka memberikan nombor telefon yang betul, maknanya informasi-informasi berkenaan MySejahtera, termasuk untuk
untuk memastikan kawasan-kawasan tersebut pun boleh digunakan dengan baik, termasuk penggunaan SMS dan push notification juga boleh dijalankan. Tetapi apa yang paling penting adalah sekiranya kita ingin menggunakan sepenuhnya MySejahtera adalah kita sendiri memastikan kita menggunakan sepenuhnya MySejahtera dan kita tidak membuat sesuatu yang tidak patut, contohnya delete, lepas itu tidak menggunakan sepenuhnya, menggunakan telefon lain, telefon pendua, yang itu yang menyebabkan ada masalah sedikit. Dan sekiranya digunakan sepenuhnya, insya-Allah MySejahtera boleh membantu di dalam kawalan itu sendiri, Azrin. Baik Doktor, terima kasih atas penerangan berkaitan dengan apps MySejahtera. Jadi secara amnya lah kita gunakanlah dengan sebaiknya dan juga kita berikan kerjasama. Baik Doktor, kita dah pun sampai ke penghujung Raja-Raja Labuan FM. Jadi kita ingin terus sama-sama mendengar nasihat Doktor kepada warga Labuan untuk kita sama-sama putuskan rantian COVID-19 ini, Doktor. Silakan. Okey, terima kasih Azrin. Kembali. Pertama kalinya saya ingin kembali memaklumkan kepada zon-zon merah. Untuk makluman warga Labuan, zon merah kita sekarang ni adalah subzon 1 iaitu kawasan bandar. Kawasan bandar ini telah pun naik semula kes total dalam masa 14 hari daripada 40 ke 50 kes pada minggu lepas menjadi 65 kes pada hari ini, iaitu di zon bandar itu sendiri. Disebabkan oleh zon bandar ini banyak sangat pergerakan yang sepatutnya kita kurangkan. Manakala subzon 3 satu ketika telah pun pergi ke 38-37 kes, sekarang telah kembali kepada 44 kes dan kembali kepada zon merah. Ini juga disebabkan oleh pergerakan yang agak banyak di kawasan-kawasan tersebut dan program-program ini dijalankan. Manakala bagi subzon 4 hampir ke merah sekarang ni dengan total kes dalam masa 14 hari adalah 38 kes. Subzon 4 ini sepatutnya subzon yang kuning, tetapi terlampau banyak aktiviti-aktiviti keluarga dijalankan di kawasan-kawasan ini termasuk di tepi pantai menjadikan kawasan ini hampir ke arah merah sekarang ini. Manakala bagi subzon 2, satu ketika kita hanya ada kurang daripada 20 kes, pada hari ini kita ada 27 kes di kawasan subzon 2 ini, juga melibatkan pergerakan yang ramai. Cuma satu subzon yang kes agak kurang, iaitu dengan 5 kes, iaitu di subzon 5, di mana kalau boleh komuniti ini terus meneruskan penjagaan kendiri. Sekurang-kurangnya kalau boleh zon ini kita jadikan antara zon yang pertama untuk kita diklarirkan sebagai zon hijau, subzon hijau di Labuan ini. Itu adalah perkara yang pertama, dan saya juga ingin memaklumkan bahawa kluster saya telah maklumkan tadi, manakala kawasan-kawasan kes adalah kawasan Kiam Sam, kawasan Jalan Tun Mustafa, Jalan Muhammad Saleh, Batu Manika, Sungai Miri, Nagalang ada kes, Puropang ada kes, Taman Mutiara ada kes, Kampung Muslim dan sekitar ada kes, dan juga di Bukit Kuda. Jadi perkara kedua yang saya ingin maklumkan dekat sini adalah saya dapat menerima banyak pertanyaan berkenaan kluster baru, iaitu Jalan Muhammad Saleh yang merupakan kemasukan daripada kawasan yang berisiko seperti mana yang telah diumumkan. Ramai yang tidak mendapatkan maklumat yang betul dan terus memaklumkan kluster ini disebabkan kes terlepas, ada orang yang melepaskan kes atau ada orang yang tidak mengikuti SOP yang telah ditetapkan, iaitu RTK negatif 3 hari sebelum kemasukan. Saya ingin memaklumkan dekat sini, tidak ada isu berkenaan melanggar SOP di dalam kluster ini. Semua pelajar daripada Sabah, terutama di ILP ini, telah pun disahkan negatif RTK sebelum kemasukan. Mereka ini telah pun negatif RTK sebelum kemasukan. Walau bagaimanapun, seperti mana yang saya telah maklumkan, penggunaan RTK antigen masih ada 15 ke 20% terlepas, terutama bila jangkitan baru, iaitu loading virus masih tidak mencukupi ataupun apabila kes-kes hampir sembuh. Jadi dalam keadaan macam ini, masih ada lebih kurang dalam 15 ke 20% kes-kes tidak dapat didetek oleh RTK antigen. RTK antigen ini adalah rapid test. Rapid test ini ada kelemahan dia, iaitu ada kemungkinan untuk terlepas kes 15 ke 20% di Labuan ini. Yang itu adalah yang pertama. Yang kedua, ujian RTK antigen yang dijalankan 3 hari sebelum kemasukan hanya melihat status individu tersebut 3 ke 5 hari sebelum kemasukan. Manakala pendedahan selepas itu masih tidak dikenal pasti, termasuk pendedahan waktu perjalanan. Jadi individu-individu ini, walaupun mereka ini telah disahkan negatif, 20% tidak betul,
15 ke 20% boleh jadi positif, manakala untuk mereka-mereka ini ada kemungkinan mereka ini didedahkan semula sewaktu perjalanan ataupun 3-4 hari sebelum kemasukan. Oleh sebab itu, kalau kita masih ingat, satu ketika dahulu kami menetapkan PCR sebagai syarat kemasukan ke Labuan. Tetapi waktu itu mendapat tentangan disebabkan kos yang sangat tinggi. Jadi oleh sebab itu, kemasukan kita menetapkan menggunakan RTK antigen. Walaupun kita tahu ada lebih kurang dalam 20% kes mungkin akan terlepas. Jadi dalam masa yang sama juga ada juga, oleh sebab itu kami dalam roja-roja, beberapa kali roja, dan saya juga telah memaklumkan bahawa ujian RTK dijalankan ini 3 hari itu adalah 5 hari sebelum kemasukan yang kita akan testkan. Oleh sebab itu saya dah berkali-kali memaklumkan di roja-roja, di beberapa mesyuarat untuk jabatan-jabatan pihak swasta dan juga premis untuk memastikan kawalan dalaman diperkemaskan dan kemungkinan keperluan kuarantin kendiri di jabatan dan premis-premis masing-masing untuk mengelakkan penularan COVID-19. Ada juga yang bertanya, apalah tujuan awal 3 hari sebelum kemasukan RTK tersebut? Sekiranya masih ada yang terlepas. Untuk makluman bersama, ia merupakan saring awal supaya sekurang-kurangnya 50 ke 80% kes dikenal pasti sehingga 80% kes-kes yang telah positif tidak dibenarkan masuk. Dan apabila dimasukkan juga 20 ke 50% ini kita akan kawal sebaik mungkin. Jadi contoh yang paling senang saya nak maklumkan kepada pendengar Labuan adalah semalam Sabah telah pun memaklumkan kluster Jalan Mawila. Apa yang di kluster Jalan Mawila di Sabah ini adalah kluster yang melibatkan petugas pengawal di sebuah markas yang terletak di Jalan Mawila, Kota Kinabalu, Sabah. Kes indeks yang untuk kes ini adalah merupakan kes lelaki Malaysia berumur 25 tahun yang positif COVID-19 pada 13 Januari hasil saringan sebelum merentas ke wilayah Persekutuan Labuan. Untuk pengetahuan semua, kluster ini adalah wujud disebabkan oleh polisi kita tidak membenarkan yang tidak ada ujian ini untuk masuk ke Labuan. Dan di Sabah telah ada satu kluster di mana untuk kluster ini setakat ini saja sudah ada 15 kes positif. Jadi oleh sebab itu, inilah disebabkan kenapa kami menetapkan ujian 3 hari sebelum kemasukan untuk memastikan at least dalam 50 ke 80% kes-kes yang telah pun positif tidak masuki Labuan supaya kita boleh mengawal keadaan di Labuan ini dengan lebih ketat lagi. Jadi oleh sebab itu, seperti mana yang saya maklumkan sebentar tadi, adalah penting untuk kita membuat kawalan kendiri untuk memastikan kawasan-kawasan kita selamat dan tidak ada penularan, terutama kemungkinan kuarantin kendiri, terutama di komuniti dan juga agensi-agensi. Dan yang terakhir untuk pagi ini, kita telah pun memasuki minggu kedua PKP. Keperluan untuk patuh sepenuhnya SOP dan stay at home itu adalah sangat penting untuk kita memastikan kes-kes kita dapat dikurangkan. Sekiranya tidak dapat dikurangkan, besar kemungkinan PKP ini terpaksa diteruskan bukan oleh pihak kami tetapi oleh pihak Central Agency untuk melihat kepada kawalan keseluruhan. Jadi apa yang paling penting sekarang ini adalah untuk kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita dan menjaga komuniti kita, sebab penularan ini boleh kita tentukan dan ia sepatutnya bermula daripada kita. Itu saja untuk pagi ini, Hazrin. Terima kasih kepada RTM, terima kasih kepada semua warga Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kita bersama dengan Dato' Ismuni bin Bohari, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan, bersama mendengar dan juga mengikuti perkembangan dan juga situasi terkini berkenaan dengan COVID-19 untuk kita di wilayah Persekutuan Labuan.